Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa watara as-samawati wal ard bi qudratihi wa dabbara al-umura fid darain hikmatihi. Walakinna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin. Sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berada dalam masjid pada ketika ini. Alhamdulillah, tuan-tuan telah diberi kelembutan hati untuk selesa, serasi serta berjinak dengan masjid. Semoga segala-galanya di bawah pimpinan ilahi. Pada malam ini, sebagaimana yang saya janjikan 2 malam yang lalu, saya nak coba sambung berhubung dengan penghalang kita dari melakukan taat kepada yang menjadi ahli tetap dalam kuliah saya. Saya juga suka ulang sekali lagi, yang menghalang kita dari melakukan taat menurut pandangan Imam Ghazali ialah persekitaran pengaruh dunia, manusia yang taleh, syaitan dan nafsu. Pada siri yang lalu, 2 malam yang lalu, saya telah sentuh serba ringkas berhubung dengan musuh ketak kita dalam usaha melakukan taat, yaitu syaitan. Saya ingin ulang sekali lagi jawapan yang diberi oleh orang yang berilmu dan beriman atas 7 taktik dan teknik syaitan untuk menyelewengkan, untuk menseliuhkan pegangan kita untuk melakukan taat. Ada 7 jenis, tapi segala-galanya telah ditolak oleh orang yang berilmu dan beriman. Dan terakhir sekali jawapan yang diberi kepada syaitan antaranya ialah, sungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan wajib atas hamba menurut perintahnya kerana kehambaan. Allah Maha mengetahui dengan ketuhanannya, ia menghukum mengikut apa yang ia mahu. Ia membuat mengikut apa yang ia kehendaki. Aku sebagai hambanya mesti beramal soleh. Sungguhnya amal itu akan memberi manfaat kepadaku walau bagaimanapun keadaanku, sama ada aku seorang yang bahagia atau celaka. Kerana sungguhnya jika aku seorang yang berbahagia, aku masih berhajat kepada amal untuk menambah ganjaran pahala. Dan kiranya aku orang yang celaka, maka aku adalah orang yang masih berhajat, lagi-lagi berhajat kepada amal, supaya aku tidak menyesal kerana meninggalkan taat kepada Allah.
demi sungguhnya Allah dalam segala hal ia tidak akan menyeksa aku kerana melakukan taat yang ikhlas terhadapnya. Demi sungguhnya jika dimasukkan aku ke dalam neraka sedangkan aku taat, aku tidak menyesal daripada dimasukkan aku ke dalam neraka sedangkan aku derhaka. Tetapi Allah tetap tidak memungkiri janji. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitulah kira-kiranya jawapan yang diberi oleh orang yang berilmu dan beriman atas 7 ajakan, 7 helah tipu daya syaitan untuk kita melalaikan dari melakukan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang terakhir ialah nafsu. Kalau boleh saya baca sikit tulisan asal dari Al-Imam Ghazali. Dia kata, bismillahirrahmanirrahim, thumma alayka ya talibal ibadat asamaka Allahu wa iyana bil hadr min hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su' fa innaha adarrul a'da wa bala'uha as'abul bala' wa ilajuha a'sarul asya' wa da'uha a'dalud da' wa dawa'uha ashkalud dawa' wa innama dhalika li amrain. Kira-kira dia kata, ketahui olehmu wahai saudara-saudara yang sedang menuntut ibadat, yang sedang buat ibadat, jaga-jagalah, awaslah, berhati-hatilah, waspadalah dari nafsu ammarah yang terus meneruh mendorong melakukan maksiat terhadap Allah. Satu lagi musuh kita, dia bersaudara dengan syaitan. Tapi ingat, syaitan tidak ada peluang untuk kita berdamai sehingga ke akhir hayat. Kalau kita ajak syaitan berdamai, jangan harap tidak ada peluang untuk berdamai. Tetapi nafsu, insya-Allah, jika kena cara, kena didik, kena asuh, kena uruh, kena tarbiyah, nafsu yang akan mengajak kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, waspada, nafsu itu musuh yang paling berbahaya, bala yang paling sukar dihindari, rawatannya paling payah sembuh. Nafsu itu penyakitnya paling sukar dirawat, obatnya paling romek. Itu kenyataan Imam Ghazali. Payah. Lalulah dia mengarang sebuah buku, memberi pandangan, cadangan, kaedah merawat dan cara melaksanakan rawatan. Sama ada mujarab atau tidak mujarab, terserahlah kepada masing-masing. Setelah dia menyerah bulat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin kitanya, musuh paling berbahaya, payah sembuh dan paling ramai untuk merawat dia, nafsu tu. Tapi ada caranya, ada harapan untuk sembuh. Tidak macam syaitan. Syaitan, saya guna perkataan, tidak ada harapan untuk berdamai, terus menerus hingga ke akhir hayat. Tuan-tuan para jamaah muslimin muslimat, kalau boleh saya petik dari sebuah buku yang dikarang oleh Syekh
Dahlan Al-Qudairi mensyarah, menerang lanjutkan keterangan Imam Razali ini. Dia kata nafsu itu ada 4. Ada juga yang mengatakan nafsu itu ada 6. Jadi tidak heranlah barangkali yang mengatakan 6 ni didetailkan lagi. Nafsu yang pertama ammarah. Kita tahu kita rajin sebut, kita rajin dengar. Tapi malam ni saya nak beritahu secara mudah reti, tak payah cari-cari dah. Buat sementara ni nafsu ammarah ni, kau nak kenal diri kita duk takut mana, senang je. Nafsu ammarah ni bila sebut perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, segar rasa, galak. Bila disebut perkara-perkara baik, sunnah Rasulullah, perintah Allah, semayang, mari masjid, puasa sunnah, semayang sunnah, sedekah, tilawah, berasa bosan dan benci. Itu amarah. Walaupun tuan-tuan akan bertemu dengan berbagai takrif dan definisi tentang nafsu ni, tapi saya rasa cukup kita kenal diri kita buat sementara. Kalau sebut hak uduh-uduh tu, hak larangan Tuhan tak suka tu, rasa suka. Sebab dalam Quran pun ada, Allah menceritakan orang munafik, idza dzukirallahu wahdah isma'azzat. Apabila disebut nama Allah, saya tambah bila disebut nama Allah, isma'azzat, geli gemanglah hati orang munafik, orang kafir. Tetapi apabila disebut lain daripada Allah, serta-merta galak, suka dan segar. Boleh lah tu. Jadi kalau bila ada orang, misal katalah, bila sebut mari kita pergi masjid, Allah lembek lalu, dorok, monyok, tak semangat, banyak kerja, banyak urusan, lama pula makan masa tu, makan masa lama. Kalau seminggu boleh tahan, tak berasa nak tawa, tengok lah 68 dah umur, masih lembek, sebut masjid lembek. Bimbang tu, takut amarah. Cukup kenal sementara. Jadilah padang dengan saya ni. Sebab saya kata semua majlis kita ni tidak seberapa tazkirah saya ni. Yang kedua, ada dia nama nafsu lawamah. Dia kata sini lawamah ni nafsu yang berada pada orang awam. Kita lah kok tak tahu macam mana lawamah ni sekali-sekali berasa semangat, sekali-sekali moyok. Ni saya ulang minggu lepas ni, nak sambung, saya start dah minggu lepas, tapi ulang semula sebagai pengukuhan ya. Bila sekali-sekali hari tu, seminggu dah tinggal sekali buat benda molek tu, saya tak baca benda-benda pun, hak rendah-rendah je. Minggu tu tak tinggal, katakanlah mari masjid semua, baca Quran semua. Kalau dah mari pula naik angin, turun angin, seminggu dak nitah sekali, sebulan dak nitah sekali. Dia gerah dia turun naik. Kalau dah hari semangat tu galak, nampak mari masjid pun duduk depan sekali, jangok pula tu. Lepas tu itah seminggu lagi tak jumpa. Tu dia gitu. Itu orang awam. Kalau kita ubuh pada kelas kita pun tak apa, maaf. Dan kalau saya ubuh masuk saya, tak kecil hati, maaf, jemaah yang bersama saya, maknanya tak malah sangat, tak menentang sangat, tak. Tapi sekali-sekala malah
Kali-kala rajin, malah rajin. Buk kita dah buk kita lah tu nak buat kalau gitu tak apa molek tu, tapi molek pada yang pertama tadi. Yang ketiga dia kata mutmainnah. Dia kata sini ada setengah dia kata mutmainnah ni wali-wali anbiya, sini dia kata muta'allimin wal amilin, orang yang belajar dan orang yang beramal. Saya rasa tu juga, belajar dan beramal. Kita pun belajar walaupun sikit mana kita belajar, hak tu dah boleh nak amal dah. Minta maaf, hak kita belajar tu sikit dah, hak tu pun dah boleh nak amal dah. Kalau boleh pun jadi tadi, naik turun, sekali boleh, sekali dah, sekali malah, sekali rajin gitu. Ada lagi nama yang keempatnya mulhamah. Dia kata dalam sini aulia, nafsu yang berada pada aulia Allah, kekasih Allah, orang yang terpilih jugalah. Ya, bukan nabi, bukan apa, sekarang pun ada. Wallahu a'lam siapa dia dan di mana dia. La nadri wa la na'rif, kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Dikatakan aulia ni tuang dia sendiri dia tak tahu dia tu wali. Ada juga yang menyatakan wali itu sendiri dia tak tahu yang dia tu wali. Wallahu a'lam. Yang seterusnya mardiyah. Ini iman ataupun nafsu ya, nafsu yang berada pada orang arifin, orang arif, orang yang betul-betul kenal, makrifat dia sangat tinggi. Makrifat dia terhadap Allah sangat tinggi. Hubungan dia dengan Allah sangat rapat. Jarang ni. Dan yang kenalnya salihah, dia kata. Ada yang mengatakan radiyah, mardiyah. Wallahu alam. Tapi nak tahunya ni imam ni dia kata imam salihah, imam anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul. Wallahu alam. Jadi sekarang satu poin saya, awas, waspada, nafsu sangat berbahaya. Kita perlu kepada pendidikan, mendidik diri kita secara berterusan, berasaskan guru ilmu dan berguru, supaya dia lendik, lembut, akan menyuruh, dan lantas yang terakhir akan mengajak kita ke lorong-lorong bahagia, lorong-lorong yang diredai Allah. Qala ulama'una radhiyallahu ta'ala anhum, telah berkata para ulama kami, innama yuzallilun nafsa wa yaksiruha hawaha bisalasati asya. Ulama kami telah memberi pendapat, tok guru kami, orang alim kami telah memberi pandangan bahawa menundukkan nafsu dan memecahkan syahwat itu, nak nafsu tunduk, nak lembut, nak mengikut kepada perintah Allah tu, nak lembut, nak tunduk, dicadangkan melalui 3 pendidikan, 3 sistem, 3 cara. Ni kita jumpa doktor juga, buat makan ubat, pas makan ubat awak jogging, pas makan jogging awak patang. Kita pun buat, tapi tak sembuh juga. Tapi ada orang buat sembuh. Mungkin kita ada benda lain yang tak kena. Jadi kita dengarlah dulu, pergi jumpa doktor dulu, apa cara pun tengok. Mungkin obat kali yang pertama tu tak lagi, terjumpa kali dia kedua, barangkali dia ubah obat, dan kita pun mula sedar sikit, sakit kita bertambah, kita pun patang sikit. Buat pusing yang pertama tak berapa, patang mana kononnya begitu. Sekarang dia kata kaedah satu ialah man'us syahwat,
fa inna dabbah al-harun talin idza nuqisa min alafiha. Saya baca saja ya, sebab ini nota saya. Ni baca walaupun saya tahu ada setengah jamaah tak perti, tapi saya sedap angah, sedap seorang tapi nak khabar ni, nak khabar. Satu, kena kena tahan, kena sekat nafsu tu, keinginan tu. Allah, senang kalau boleh. Nak tahan, nak sekat ni lah yang payahnya. Tapi yang pertamanya kena ada rasa, ada usaha nak sekat nafsu buruk tu. Aku tak ambuh ni, nak ada situ dulu. Nak boleh mari sedar bahawa aku tak ambuh dah ikut tabiat buruk ni, payah. Saya kelah-kelah saya ni, saya kata tak ada lah. Kalau nak suruh runduk nafsu ni, entah tepatnya tepat yang kita duduk sekarang ni dan dalam majlis yang kita berada sekarang ni. Ni entah tepat menundukkan nafsu. Bukan tunduk nafsu saya nampak ni, tunduk sampai ke muka-muka, tunduk belaka, tunduk muka. Dan saya percaya nafsu pun tunduk ni. Dengar saya bercakap ni pula masjid, saya sedang buat gerak gempur, mengajak kawan-kawan di luar sana mengenal apa itu masjid. Sebab nampaknya masih celaru dengan hakikat masjid. Mengapa masjidnya? Takut masjid itu ialah, kalau masjid ni batu catnya putih, namanya masjid putih, tak lebih pada tu. Saya sedang membuat satu keterangan lanjut apa itu masjid, fungsi masjid, hubungan kita dengan masjid, insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang. Ni nak main nafsu dulu ni. Jadi nak nunduk nafsu tu, dia kata kena tegah syahwat, keinginan. Nak tegah guanalah, nak tegah guanalah. Tabiat kita puluh-puluh tahun dah, tabiat kita lagu tu. Dah soroyak masing-masing cari. Ada tabiat dak molek belaka. Yang bersatilah kita ni, ada tabiat dak molek belaka. Kalau berasa hati kok, saya tak berani nak ngajak. Ada belaka dak molek kita ni, siapa-siapa pun. Jadi kita kena carilah nak tegah. Nak tegah tu lah dia kata nak buat guana. Yang pertama, saya secara peribadi kata nak tegah, mari duduk sini lama sikit. Tiap-tiap malam duduk sini, zuhur-zuhur tu semari-mari lah, dia cari rezeki. Dah boleh dah sepagi sehari tadi 8 jam dah kerja cari rezeki, boleh sikit sebanyak. Mari sini, mari duduk sini, mulia sangat ni, molek sangat ni. Cabut-capur ada begini sikit. Satu, sini dia dah kata gitu, fa innal dabbatal harun talin idza nuqisa min alafiha. Kerana dia kata binatang yang liar itu akan menjadi lembut dan jinak apabila dikurangkan makan. Tengok tu, ibarat sindir tu dan amsal, contoh tuladang tu. Binatang yang liar apabila kita igak tambak dia, kemudian kurangkan makan oleh 2-3 hari, dia akan jadi dok-rok, dia akan lemah, dia dak ngota. Orang kampung saya kata dak ngota. Baru-baru igak tu dia ngota, dia cegok, dia tanduk pokok-pokok kayu, tali-tali haluh putus getah, dia mengamuk. Tapi setelah 3 hari 3 malam kita tambak dan kurangkan makan, dia akan lembut dan jinak kerana fizikal dia telah lemah. Nak banding dengan ni, nak kaitkan dengan ni, nak mana? Kita kurang makan, maknanya secara zahirnya puasa temu dah. Dan ni kita dah ajing puasa sunat. Umpamanya puasa bila gelitik lutut pukul 10 dan pukul 12 buka. Jadi ya. Tapi kita rasa dan kau pukul 12 ya. Ada orang pukul 12 buka gelitik.
Dia kata hijau langit-langit. Orang tak rajin dengan main, orang biasa dah puasa tak puasa supaya ya. Jadi kurang makan kepada binatang tu, kita pun kurang makan puasa. Tambahnya ni, mari duduk masjid. Siang puasa, malam duduk masjid. Siang cari makan, malam menunggu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyak buat ibadat. Canggah dia panggil, canggah, lawang arus. Selama ni ikut era dia. Esak okok kepuh duk tawakal. Wah buah riuh dah mak mu cerita pelawak, aku cerita tambah sikit begitu gini. Selesa gitu siap-siap hari. Hari ni dak. Mari masjid. Tak usah kira ada orang ngajar ilmu rendah macam saya malam ni, ilmu rendah ke apa gitu ni, duduk dalam masjid. Dia ada benda dalam masjid ni yang tak nampak. Akal kita nak fikir kalau kita tak jinak dengan masjid ni. Satu, dia kata tegah, jangan banyak makan, jangan ikut era. Jadi tak mau ikut era ni, duduk masjid. Kalau ikut era, duduk rumah sedap ni warta berita ni, royak apa dah tahu. Sikit lagi ada pertandingan siar langsung ke apa dah tahu. Tu je benda gitu je. Yang kedua, hamlu asqal ibadat alaihima fa innal himar idza zida fi hamlihi ma'an nuqsan fi alafiha tadhallala wanqada. Dia kata bebankan, beri bebanang puasa, beri bebanang. Tidak puasa, kita dah ajar ni puasa, baca Quran, sembahyang sunat, sedekah sikit, sembahyang apa qiyamul lail sekali-sekala dulu rakaat awal, sembahyang duha tambah tu. 2-3 kali sehari temu 3 orang nampak siang, beri sedekah. Tengok tu. Ni gitu banyak-banyak. Kerana dia kata itu beri beban. Berasa berat tu, bahasa ada rajin buat. Bila beri beban, natang gitu juga. Bila hima, dia kata bila beri muatang banyak atas belakang dia tu, dia akan lembek, dia akan lemah. Imam Ghazali membawa pengajaran, ambil pengajaran daripada binatang. Tadi jangan ajar hok ni beri beban berat. Jadi kena buat banyak sikit lah. Macam kita mari acak sikit sini, tambah sikit. Selama ni kita dah rajin buat benda, kita buat. Malam ni kita bangun, berasa nak bangun, ya Allah ya Tuhan. Bila saya bercakap ni, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku boleh bangun sekali malam ni kau. Dah bangun nak buat apa? Bangun nak buat apa? Saya nak ajar selalu ni. Kalau gitulah saya tidak yakin bahawa tuan-tuan jamaah yang bersama saya ni sampai gitu. Tapi kalau gitu, dah bangun nak buat apa tak dah usah banyak cerita. Bangun mayang 2 rakaat. Mayang apa tak saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Baca benda tak baca waladdallin habis batu rakaat 2 rakaat habis assalamualaikum habis cerita. Kalau rasa galak lagi segala, ambil Quran baca. Rasa suka lagi, sedap lagi, doa sekerak 2 hak yang kita hafal. Kalau rasa tu lagi, semayang 2 rakaat lagi. Kalau rasa pandai sikit, mayang tahajud lah 2 rakaat. Malam ni sekali je. Malam esok dan kedak dah tahu aku. Tengok. Tu Imam kata tadi. Sallu salatan waddi'. Sembahyanglah kamu. Anggaplah sembahyang kamu kali ini sembahyang yang terakhir. Isya dah tahu dang. Kalau sembahyang tadi kita anggap sembahyang terakhir, sudah tentu kita buat yang paling sempurna, paling best, paling sempurna sekali. Bak ada dah ngesuk dah. Tu yang tu Imam tu sebut-sebut tu kadang-kadang kita dah ambil tahu pun. Sallu salatan waddi'. Semayanglah kita, anggaplah semayang kita kali ni semayang yang terakhir. Buat molek sudah main buat benda-benda lain gagal-gagal, salang-salang apa dah tahu, nak takbir ingat dah tu, lu salang tu maknanya. Okey? Jadi 2. Yang ketiga, hak ni hari tinggal al-isti'anah billah. Setelah kita latih ni, kita tambah ibadat yang kita dak rajin buat. Kita banyak duduk masjid, kita kurang sikit ni hak kita duk buat sokmo ni. Kalau kita
minta maaf ya kalau kita isap rokok buku sehari boleh 3 batang je, pagi sebatang, hari sebatang, garik sebatang kalau boleh, biar gelepar je, biar gelepar gitu, biar nano itu. Tak boleh isap rokok, latih gitu, latih saja. Nak tengok kuruh berapa kilo seminggu kuruh kerana tak isap rokok. Kasar cakap malam ni mangak sikit bahasa pasal lelah bahasa. Malam kemarin dulu tu dah malam ni ada pula. Biasa kita sungguh sikit malam ni. Baik, jadi itulah isti'anah billah, minta tolong dengan Allah. Tadi kalau tuan-tuan peka, tadi saya berdoa dalam mukadimah saya tadi, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung, aku minta jauhlah aku ni daripada ditarik balik nikmat yang ada pada aku ni. Orang ramak tu tak sayang ke? Tapi saya nampak demo tak sayang mana, sebab leweh tak tahu antara sedar dengan tak sedar. Gini semua tu Imam nak kata dia pun gini semua. Tak ada lah nampak cara orang mitok, tak nampak cara mitok gini semua dari awal hingga akhir beleh lesek hidung. Tak wasa sungguh. Sedangkan tu Imam mitok tu, kalau tu Imam, kalau saya pun tadi dalam ni, ya Allah ya Tuhanku, janganlah ambil balik nikmat yang ada pada aku ni, nikmat matanya, nikmat telinganya, kaki tangannya. Ada orang kawan aku, anak aku, waliyazubillah, telah diambil balik dah semula oleh Allah. Aku masih ada kekal walaupun 65 tahun dah umur aku, alhamdulillah. Banyak benda lah. Wa a'udzubika wa tahawuli afiatika, jangan dipalingkan kedamaian aku ni, sihat sejahtera dan damai ni. Tengok kita duduk cicak tak ganggu, semut tak ganggu, apa lagi bedil senapang tak ada, apa lagi banjir ribut tak ada ni, senyap sepi tak ada orang ganggu. Allah selesanya wasa tak mau balik malam ni. Patutnya begitu. Tapi kita dah ambil kira, dah sedar pasal nikmat Tuhan tu terlampau banyak, jadi dah sedar lalu. Jadi dah sedar, wasa tak sedar pasal ada semua. Nak tahu benda-benda yang kita ada ni harga mahal, apabila Tuhan tarik balik, ambil mata sikit, usah ambil widak nampak lalu, kelabu dah baru tahu ni galalak cari doktor mata atau kiyah lah maknanya. Wa faj'ati niqmatika, ya Allah ya Tuhanku, janganlah mari secara mendadak merkamu tu, benda-benda dak molek tu jangan mari secara serta-merta mendadak mari tiba-tiba. Allah ya Tuhanku, jauhlah aku daripada marinya benda-benda secara mendadak yang tidak diingini. Wa jami'i sakhatika, aku berlindung dari semua benda-benda yang membawa kemurkaan. Tengok doa habis reng masa, tapi dia tak ada buat leweh je. Kita kena buat gini dah mau baca doa aku dah erti tak yakinlah apa yang dibaca oleh tu imam tu, terutamanya yang maksur, yang datang, yang ambil, yang diambil, yang dipetik, yang dikait, yang dicebok, yang diambil dari Nabi sendiri. Walaupun dah erti, yakinlah dia minta benda molek tu. Begitu dah. Dia minta benda molek tu, minta untuk aku. Amin. Perkenanlah ya Allah ya Tuhanku. Biar ada sedar gitu kok ketika kita minta doa tu. Wallahu alam. Habis selesai. Tu gitu. Wa amman nafsu, adapun nafsu itu fahasbuka ma tusyahiduhu min halatiha waridaiha waridaati iradatiha wa su'i ikhtiyariha. Saya baca sedak saya, dia kata nafsu ni cukup dengan apa yang anda saksikan daripada berbagai-bagai ehwal keadaan kerana buruknya kelakuan jahat pemilihannya.
nafsu ni cukup asal cakap banyak asal cakap banyak ke baga-baga khenah dia buat, baga-baga kelakuan hak buruk-buruk tu dia ajak kita buat, dia suruh kita buat. Ada tokai dia, sehari tokai dia syaitan. Sebab tu saya selalu sebut dalam diri kita ni ada ilmu, ada akal, ada nafsu, ada syaitan. Syaitan dia pakat share dengan nafsu yang tidak dibimbing, amarah tu tadi. Ilmu dan akal dia pakat. Tengok dia gocoh dalam diri kita, hak mana menang. Kalau ilmu dan akal gagah, syaitan khelak. Kalau syaitan dan nafsu gagah, ilmu khelak. Laluan kita sangat bengkok dan sangat berbahaya untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Gagah dalam ni sikit ni. Nama dah lembek itu. Orang kata lembek dengan tak air. Saya pun rasa gitu juga. Kita pun buang umur dah buat lembek, kau lembek lagi. Dia kata buat gagah. Mujur-mujur masuk sikit. Cukuplah dia kata. Cukup kenapa? Mari aku nak khabar ni. Fahiyya fi hali syahwah bahimatun. Nafsu ni ketika dia nak benda-benda bahimatun, macam natang. Nafsu ni kalau kita lock dan dia nak ke benda-benda macam natang. Dia tak kenal mak, dia tak kenal adik ipar, dia tak kenal adik sendiri, tak kenal redang dia nak nafsu ni. Dan dia nak, dia dah tahu hak orang ke hak siapa dia ni, halal ke haram ni, riba ke dak ni, syubhat dak, dia tak kenal benda tu. Kalau dan dia nak, dia tu seperti natang. Kalau kita law satu, dua, wa fi halatil ghadab sab'un. Minta maaf di luar kalau saya salah sebut ni, orang pendengar yang mengikuti siaran ini, siaran langsung ni kita ni, ya. Nafsu tu dalam keadaan dia marah macam singa bekeng, macam singa bekeng, dia terjah, dia mengaum dan mengamuk serta-merta. Tak kira siapa orang besar pada dia ke, hak ni baik sangat ke, tak kira, kejar mata nafsu ni. Tengok dulu dia atur ni, Imam Ghazali ni molek dia atur ni. Ketika dia berkeinginan macam natang, saya telah tegak ni macam natang, saya contoh tadi. Tak kira hak orang, dah hak orang, tak kira mak sendiri, adik sendiri, yang dia nak dia ambil, dia buat napa pun, halal haram pun tak nampak. Kelabu kelala dia melihat halal dan haramnya. Yang kedua, ketika marah macam singa, kira nak makan, nak kenyang ke diri. Yang ketiga, wa fi halil musibah taraha tiflan saghira. Ketika musibah nafsu ni, apabila kena susah, kita akan lihat diri kita tu lah. Kita akan lihat diri kita macam tiflan saghira, budak kecil. Budak kecil ni mana dia gantung kain mak dia, nak aiskrim mak dia gantung keliling pinggang dia, siapa terlorah kain mak dia, nak aiskrim mak. Larang dia susah, dia mengadu, dia jember ke mana-mana saja, dia mengadu kepada orang tua orang ni. Allah dak macam mana, tidak apa kena. Patutnya mengadu tu molek, mengadu yang ampunya hak Allah. Ngadu ke Allah dah, dia ngadu ke mak dia, ke kawan dia, ketua-ketua dia. Menangis, gantung kain macam budak kecil. Macam budak kecil dia kata ni tiflan saghira. Belajar kali Arab lah ni, tiflan saghira, budak kecil. Wa fi halin ni'mah, tengok ni susung. Apabila gelerang masa ketika dia boleh nikmat, 5,000 boleh hendak seketabuk. Macam saya dulu pernah, orang panggil dia yang utuh, boleh 10,000. Allah menungging beli dekat apa terbang lalu. Beli dekat apa terbang, nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi buat apa? Main-main selesai menungging.
Gelerang nikmat dia kata apa? Taraha fir'aunan. Mu tengok dia macam Fir'aun. Tak paling kiri, tak paling kanan, tak kenal Tuhan, jauh sekali. Tak kenal mak ayah. Balang gelerang senang. Nak khabar. Ni cerita nafsu ni. Saya je gagah buat gagah cakap nak semangat ke. Nampak monyok belaka tu. Bersemangat ke malam esok mari pula. Sejik ni. Ini masjid. Tempat kita bercinta. Jadikanlah hati kita mu'allaqum bil masajid. Terikat, terpikat dengan masjid. Tak ada jalan lain dah nampak dalam keadaan kita ni. Tak ada dah jalan lain. Gitu begini jenama yang diberi pun nampak tak sama, balik sini juga. Seterusnya wa fi halil ju' ketika lapar pula taraha majnunan. Ketika dia lapar, mu tengok tuan nafsu tu macam orang gila. Jika tong bandar orang pun dia ambil daun pisang dia gongong. Dia berasa nak selok kain dia, selok sakup bau. Dan dia lapar. Tak kira tu. Tak kira air keruh pun dia sebab minum. Tengok perangai nafsu. Tetapi wa fi halis syibah, ketika kenyang pula taraha muhtalan. Ketika kenyang nafsu, mu tengok dia tu sombong. Macam mana sombongnya? In asba'ta batirat wa mariha. Sombong. Kalau mu makan kenyang, dia akan berlenggang-lenggok, bergedik jalan, tak tunduk tanah, dan dia kenyang. Wa in ju'at ataupun juwi'at sahat wajaru'at wajaru'at. Allahu Akbar. Saya minta maaf, makna Melayunya kalau lapar dia melolong, melaung. Itulah nafsu nama dia. Kira-kira begitu sikap dan sifat nafsu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajak nak buat rumusan sikit ni dadang. Kita sambung mula. Rumusan ni cukup endah. Ni nak tutup, kita tutup lalulah sebab nak cakap sikit. Biarlah tak masuk dalam radio pun. Nak tunggu rumusannya, tutup ceritanya, ada satu doa yang dicadangkan oleh para abid kaki ibadat. Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, dorongkanlah aku, taufikkanlah aku, beri kekuatan kepadaku untuk mentaatimu, berilah kesempurnaan atas, sempurnalah segala kecuaian kelalaianku sebelum ini, terimalah persembahan ibadatku. Ya Allah, ya Tuhanku, la haula wala quwata illa billah. Jadi maknanya mula sekarang, di samping kita menyedari diri kita, berusaha buat sesuatu, tambah ibadat, duduk dalam majlis begini, akhir sekali merayu meratap kepada Allah, memberi bantuan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan lebih molek sikit pada 40 tahun dulu. Harap-harapnya begitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.